Amerika Syarikat sedang merevolusikan pasaran tenaga global dengan menjadi pengeksport minyak terbesar di dunia. Conor Hansen dari Fox Business secara langsung dari Rumah Putih. Mengagumkan Conor. Hai John, betul tuh. AS kini merupakan pengekspor dan pengeluar terbesar minyak serta gas mengatasi Arab Saudi dan Rusia. Ini adalah berita yang sangat dialu-alukan dengan penurunan harga minyak selepas kemungkinan perjanjian dengan Iran. Harga minyak telah jatuh dan dijangka akan turun lagi, berada di bawah paras sebelumnya. Pada hari Sabtu 13 Jun 2026 ini, Amerika Syarikat muncul di tengah-tengah berita antarabangsa. Sebagai negara yang kini menjadi peneraju global dalam ekspor minyak, Amerika Syarikat telah mengatasi gergasi lama dalam sektor ini. Dan Amerika Syarikat juga menggunakan pengaruh baharu ini untuk menekan pihak lawan, berunding dengan Iran, melindungi laluan maritim dan menunjukkan kekuatan di dalam dan luar Washington. Pencapaian yang diumumkan oleh media antarabangsa bukanlah sesuatu yang kecil. Ekspor minyak mentah dan bahan api Amerika Syarikat mencecah kira-kira 10.5 juta tong sehari tahun ini. Lebih tinggi daripada apa yang Arab Saudi dan Rusia telah bekalkan kepada pasaran. Itulah sebabnya reaksi berlaku serta-merta. Mereka yang bertahun-tahun mengatakan bahawa Trump akan mengasingkan Amerika Syarikat, kini melihat negara itu berada di puncak tenaga global. Tepat ketika Timur Tengah sedang mengalami ketegangan, Selat Hormuz menjadi tumpuan rundingan dan Rumah Putih cuba mencapai perjanjian dengan Teheran tanpa mengurangkan tekanan. Pada masa yang sama, Trump mengekalkan ibu negara dalam keadaan berjaga-jaga. J.D. Vance muncul sebagai presiden, meminta persiapan untuk kemungkinan menandatangani perjanjian di Eropah. Hakim membenarkan FC Freedom 250 di Rumah Putih dan satu tindakan Amerika terhadap Tren de Aragua menghapuskan Niño Guerrero, simbol narkoterorisme Venezuela. Apa yang telah berubah? Kenapa perkara ini menakutkan ramai orang? Bagaimana Trump mengubah minyak, sempadan, diplomasi dan kekuatan tentera menjadi satu paksi kuasa? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video yang berkualiti. Jadi setiap hari Amerika Syarikat, mereka telah mencapai puncak dunia dalam industri minyak. Kerana pengeluaran domestik meningkat, ekspor berkembang dan pasaran antarabangsa perlu mencari bekalan yang selamat. Di tengah-tengah krisis yang melanda laluan dan pembekal lain, Reuters melaporkan bahawa negara itu telah mencapai kedudukan sebagai pengekspor minyak dan produk petroleum terbesar di dunia pada bulan Mei. Angka ini membalikkan imej lama Amerika yang bergantung, terdedah kepada kejutan luar dan ditekan oleh kartel antarabangsa. Kini, Rumah Putih mempunyai tenaga untuk dijual, pengeluaran berskala besar dan keupayaan untuk mempengaruhi sekutu serta lawan melalui harga, bekalan dan keselamatan laluan. Media antarabangsa juga melaporkan bahawa pengeluaran minyak Amerika mencatat rekod baharu, mencecah kira-kira 13.6 juta tong sehari pada tahun lepas. Ini meletakkan negara itu dalam kedudukan yang berbeza ketika berdepan krisis luar. Apabila Rusia terjejas akibat sekatan dan serangan ke atas struktur tenaga mereka, apabila Arab Saudi kehilangan pengaruh di tengah-tengah ketidakstabilan serantau, dan apabila Iran cuba menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan, Amerika Syarikat muncul sebagai pembekal yang tidak dapat diabaikan oleh pasaran. Di situlah isu ini bukan lagi sekadar ekonomi. Minyak adalah harga di pam, kos pengangkutan, industri, inflasi dan kuasa diplomatik. Apabila sesebuah negara mengawal jumlah, logistik dan kredibiliti penghantaran, ia tidak perlu meminta kebenaran daripada pihak lawan yang menggunakan tenaga sebagai ugutan. Krisis dengan Iran termasuk dalam kiraan ini kerana perjanjian yang sedang dibincangkan mempunyai salah satu perkara paling sensitif, iaitu pembukaan semula Selat Hormuz kepada trafik minyak yang normal. Pihak berkuasa Amerika memberitahu Reuters bahawa perbincangan sudah hampir mencapai persefahaman dan tanda tangan perjanjian mungkin akan berlaku dalam beberapa hari akan datang, kemungkinan besar di Eropah. Rancangan yang dibincangkan menjangkakan Teheran akan berundur dalam beberapa perkara nuklear, menerima pemeriksaan dan menghapuskan halangan terhadap laluan tenaga. Sebagai balasan, Washington mungkin akan meringankan sebahagian tekanan ekonomi hanya jika pematuhan dapat disahkan.
Pasaran bertindak balas kerana dinamika tenaga berubah pada masa yang sama apabila rundingan dengan Iran semakin menghampiri titik penentu. Washington juga berasa marah atas sebab lain. Hakim Persekutuan menolak untuk menghalang FC Freedom 250 yang dijadualkan pada hari Ahad 14 Jun 2026 di Padang Rumput Selatan Rumah Putih. Tindakan itu cuba menghalang acara tersebut dengan mendakwa penyalahgunaan kawasan persekutuan, tetapi hakim berpendapat bahawa pihak yang memfailkan tidak menunjukkan kerosakan langsung yang mencukupi dan juga mempersoalkan kelewatan mereka untuk mendapatkan keputusan. Dengan itu, acara tersebut diteruskan dengan segera. Rumah Putih telah mengubah ulang tahun ke-80 Donald Trump dan 250 tahun menjadi satu acara budaya popular, patriotisme, dan kekuatan simbolik. Kehadiran Elon Musk yang dijangka di acara itu, menurut TMZ, menguatkan lagi berak politik dan budaya dalam suasana tersebut. Rumah Putih bukan sahaja membincangkan minyak, Iran dan keselamatan. FC mempunyai asas yang muda, lelaki, nasionalis dan sangat berkait rapat dengan imej Trump. Bagi golongan kiri budaya, perkara ini mengganggu kerana ia memecahkan monopoli simbolik Hollywood, universiti dan media lama. Barisan keselamatan pula datang dengan impak yang lebih besar. Trump mengumumkan bahawa Komando Selatan Amerika Syarikat telah melaksanakan satu tindakan terhadap Hector Hastenford Guerrero Flores yang dikenali sebagai Nino Guerrero, ketua Trem Aragua. Reuters melaporkan bahawa Presiden mengumumkan kematian ketua organisasi jenayah Venezuela itu dalam satu operasi yang diselaraskan dengan pihak berkuasa Venezuela, dan Ketua Pentagon mengesahkan tindakan itu. Kematian Nino Guerrero telah dibentangkan oleh Trump sebagai tindak balas kepada keluarga Amerika yang terjejas oleh jenayah yang berkaitan dengan penjenayah asing dan sebagai sebahagian daripada perang menentang kartel dan organisasi narkoteroris. Rumah Putih mengaitkan operasi ini dengan perdebatan mengenai sempadan. Perincian yang paling menarik perhatian ialah kerjasama dengan pihak berkuasa Venezuela. Selama bertahun-tahun, Venezuela muncul dalam perdebatan Amerika sebagai wilayah perlindungan untuk penjenayah, laluan melarikan diri dan makmal ketidakstabilan serantau. Kini, berita melaporkan satu operasi yang diselaraskan terhadap ketua salah satu kumpulan yang paling dikenali di benua ini. Ini menunjukkan bahawa Trump bersedia menggunakan tekanan, risikan dan rundingan apabila berkaitan dengan isu keselamatan. Presiden yang sama yang berunding dengan Iran untuk membuka laluan tenaga juga menggunakan Komando Selatan untuk menyerang satu struktur jenayah yang mengancam sempadan dan keselamatan dalaman Amerika Syarikat. Pertikaian dalam beberapa hari akan datang adalah mengenai akibatnya. Jika perjanjian dengan Iran ditandatangani dan Selat Hormuz kembali kepada aliran normal, Trump boleh menampilkan tenaga Amerika sebagai tonggak kestabilan dunia. Jika operasi terhadap Trem de Aragua membuka kerjasama baru di rantau ini, sempadan tidak lagi menjadi perdebatan dalaman sahaja, malah menjadi isu benua. Minyak telah meletakkan Amerika Syarikat di puncak. Kini, Trump mengubah puncak itu menjadi kuasa. Saya ialah Milson Alves Global, seorang internasionalis. Dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves Global.